Okey, Doktor nampak tak? Nampak. Sekejap. Okey, saya boleh start Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan kawan-kawan semua. Okey, sebenarnya doktor yang ni saya dah pernah present sebelum ni. Berkenaan dengan tajuk saya sebelum ni, Program Pembangunan Usahawan Tani, kajian terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi asnaf negeri Perlis dan Kelantan. Kalau sebelum ni saya tulis kat sini kesejahteraan hidup. So doktor kata kita fokus sebab terlalu besar, saya fokus pada ekonomi lah. Okay, yang latar belakang semua tu sebelum ni dah ni, saya terus balik kepada objektif. Sekejap. Okay, ini pun saya dibaiki juga apa yang doktor cadangkan sebelum ni. Okay, objektif yang pertama meneroka program usahawan tani asnaf yang dijalankan di Perlis dan Kelantan. Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor kejayaan program usahawan tani asnaf di negeri Perlis dan Kelantan terhadap kesejahteraan ekonomi asnaf. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran dan halangan yang dihadapi oleh usahawan tani asnaf negeri Perlis dan Kelantan. Yang keempat, membangunkan garis panduan kesejahteraan ekonomi usahawan tani asnaf. Okay, kalau sebelum ni saya tak modest, doktor tak cadangkan saya tukar kepada garis panduan. Ini dia punya persoalan. Yang pertama, bagaimanakah program usahawan tani asnaf yang dijalankan di negeri Perlis dan Kelantan? Yang kedua, apakah faktor-faktor kejayaan program usahawan tani asnaf di negeri Perlis dan Kelantan terhadap kesejahteraan ekonomi asnaf? Ketiga, apakah cabaran dan halangan yang dihadapi oleh usahawan tani asnaf di negeri Perlis dan Kelantan? Yang keempat, bagaimanakah membangunkan garis panduan kesejahteraan ekonomi usahawan tani asnaf? Okay, ini yang saya cadangkan untuk metod. Ini baru saya rasa saya belum detail lagi. Ini antara yang peringkat awal lah yang saya nampak apa yang saya nak buat dalam metod ni. Saya nak menggunakan kajian kes. Okay. So terus pada reka bentuk kajian ini adalah kualitatif dan kajian kes sebagai strategi kajian. Okay, jadi kajian ini akan mengkaji secara khusus program usahawan tani asnaf negeri Perlis dan Kelantan. Justeru menggunakan kajian kes akan dapat membantu penyelidik mendalam aktiviti dan pelaksanaan program usahawan tani yang dijalankan dan turut mengenal pasti faktor-faktor kejayaan terhadap kesejahteraan ekonomi serta cabaran dan halangan yang dihadapi oleh asnaf. Seterusnya akan menyumbang kepada pembentukan garis panduan usahawan tani asnaf. Okay, ini kaedah pengumpulan data. Okay, kaedah pengumpulan data dicadangkan untuk menggunakan teknik triangulasi menggunakan 3 sumber iaitu analisis kandungan pemerhatian, analisis kandungan dokumen, pemerhatian dan juga temu bual. Okey, ini untuk analisis dokumen. Teknik analisis dokumen akan digunakan dalam kajian ini untuk mengenal pasti latar belakang kajian dengan melihat isu-isu yang relevan dalam bidang yang dikaji, seterusnya membangunkan tema-tema utama bagi faktor kejayaan program terhadap kesejahteraan ekonomi juga akan diperolehi melalui teknik ini. Data sumber akan diperoleh daripada buku, laporan, polisi, artikel ilmiah, jurnal dan sebagainya. Dan juga data-data yang diperoleh akan dapat memberi peluang kepada penyelidik membina model pendidikan sebelum pergi menjalankan kerja lapangan. Yang kedua adalah pemerhatian, observasi, iaitu pemerhatian ini adalah akan dilakukan dalam kajian ini untuk mengenal pasti pelbagai aspek yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi asnaf, terutamanya aspek ekonomi iaitu terdiri daripada pengangkutan, komunikasi, pendidikan, pendapatan, agihan serta persekitaran kerja. Jadi penyelidik yang bercadar akan bertindak sebagai pemerhati sepenuhnya dan hanya memerhati subjek untuk tempoh yang singkat sebagai persediaan untuk menjalankan temu bual. Okey, seterusnya
temu bual. Teknik temu bual akan digunakan untuk pengumpulan data kajian ini. Tujuan temu bual adalah untuk mendapatkan dan kelantan. Temu bual akan dijalankan dalam 2 fasa. Fasa yang pertama, temu bual bersama pegawai yang terlibat dengan pelaksanaan program untuk mendapatkan data maklumat menyeluruh mengenai program yang dijalankan. Yang kedua, fasa yang kedua adalah temu bual bersama asnaf yang mengikuti program untuk melihat tahap pendataan untuk mereka. Dia berdasarkan persoalan. Kemudian strategi analisis data yang disadangkan dan diperoleh daripada berbagai kumpulan data, iaitu pemerhatian, temu bual dan analisis kandungan dokumen akan dipindahkan dicadangkan menggunakan perisian antaranya in vivo ataupun ITST. Jika ini akan memberikan deskripsi yang terperinci di definisi operasi. Saya Fazrin okey ke? Tiba screen share tak ada. Okey, boleh sambung. Azrin di mute. Azrin, suara tak dengar. okey doktor, boleh dengar? Okey. Boleh dengar? Okey, boleh. Okey. Tadi saya sampai yang operasi, definisi operasi tu ni ke? Ke saya ada tertinggal ke? Tak dengar sebelum ni? Okey, tak apa. Batasan kajian. Oh, batasan, okey. So, batasan kajian. So, kajian ini akan dijalankan dalam kalangan peserta program usahawan tani asnaf di negeri Perlis dan Kelantan. Di responden kajian akan tertumpu kepada peserta di penempatan agroekonomi asnaf di Perlis yang dinamakan sebagai Taman Desa Asnaf. Manakala Desa Alam Syah di Kelantan. Ciri yang berkaitan ditentukan melalui maklumat yang dikumpul dari informa yang terlibat dengan pelaksanaan program. Justeru hasil kajian ini hanya boleh dijadikan sebagai landasan dalam konteks pelaksanaan program usahawan tani bagi mengenal pasti kesihatan hidup asnaf yang terlibat. Hasil kajian ini juga tidak boleh digeneralisasikan untuk keseluruhan usahawan tani asnaf di seluruh negara. Dari segi kepentingan, saya pecahkan kepada 3. Yang pertama, dari segi teoretikal. Dari aspek teoretikal usahawan asnaf, konsep usahawan tani, kesejahteraan ekonomi akan ditonjolkan sebagai usaha untuk merealisasikan matlamat pembasmian kemiskinan di kalangan asnaf. Jadi majoriti kajian lepas memfokuskan kepada usahawan asnaf yang menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan dan tidak memfokuskan kepada bidang pertanian. Kemudian yang kedua adalah segi metodologi. Pendekatan kualitatif menggunakan reka bentuk kajian kes yang digunakan dalam kajian ini akan dapat meneroka secara mendalam program usahawan tani yang dijalankan dan asnaf yang terlibat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program terhadap kesejahteraan ekonomi asnaf akan dapat ditentukan. Data dikumpul menggunakan teknik pengumpulan data yang dipilih iaitu pemerhatian, temu bual dan analisis kandungan dokumen. Seterusnya data akan dianalisis mengikut tema-tema tertentu. Melalui hasil kajian tersebut akan dapat mencadangkan kepada pihak yang terlibat iaitu MAEP
Majlis Agama Islam Perlis dan juga Majlis Agama Islam Kelantan untuk mengambil tindakan terbaik atau memberi tumpak utama terhadap aspek kesejahteraan ekonomi asnaf. Okay. Kemudian yang ketiga, empirikal dan praktikal. Sumbangan kajian ini adalah mendedahkan program usahawan tani dijalankan di Perlihan Kelantan dalam menangani masalah kemiskinan di kalangan asnaf di negeri tersebut. Garis panduan usahawan tani asnaf akan dibangunkan bagi keperluan pelaksanaan program bukan sahaja kepada MAEK dan MAEK, bahkan kepada Majlis Agama Islam negeri yang lain. Okey, ni silap ni. Garis panduan yang dibangunkan ini penting untuk memastikan kesejahteraan ekonomi usahawan tani asnaf terjamin serta dapat melahirkan usahawan tani asnaf yang berjaya seterusnya dapat mencapai matlamat kepada program. Cabaran dan halangan juga akan dapat dikenal pasti dari kajian yang dijalankan. Dengan itu perkara tersebut akan diperbaiki dan dimantapkan lagi dari masa ke semasa bagi menjamin keberkesanan terhadap seterusnya menjadi penanda aras kepada negeri-negeri yang lain untuk terus sama mewujudkannya. Kajian ini juga akan turut memaparkan demografi asnaf yang terlibat sebagai panduan kepada pihak yang berkaitan untuk mengenal pasti kriteria kelayakan asnaf yang belum terlibat dengan program untuk mengikuti program tersebut. Diharap kajian ini bakal memberikan maklumat yang berguna dalam mencari masalah dan penyelesaian. Dapatan kajian ini akan memberi kefahaman yang baik dan membantu mengembangkan bidang usahawan tani. Akhirnya akan beri manfaat buat Majlis Agama Islam negeri khususnya dan ahli akademik yang lain. Okey, itu sahaja yang ni. Itu baru peringkat awal. Saya minta doktor komen dan juga apa perlu saya tambah lagi. Ni masih lagi dalam peringkat proposal. Okey, terima kasih. Okey, yang pertama ada dekat bahagian awal tu yang cerita tentang you gunakan triangulasi tu. Awal ni lepas ni. Bawah dia. Yang cerita tentang dokumen, pemerhatian, detail kat situ ada kat bawah. Ni, pengumpulan data. Ni cerita kat sini. Okey, boleh tahu tak spesifik dokumen? Memang you beritahu dokumen pakaian ni. Tapi ada tak yang you dapat, you boleh jelaskan pada saya kalau ada spesifik dokumen daripada kerajaan negeri ataupun Majlis Agama Islam Perlis atau Kelantan? Setakat ni apa yang ada dokumen yang secara khusus yang ada? Ada tak? Ke memang cakap tadi memang annual report. Saya belum dapat lagi apa. Maksudnya dia tak ada setakat ni saya tak. Setakat ni kan kalau aktiviti ni dia orang ada report apa? Apa bentuk report yang dia orang ada? Maksudnya yalah sekarang bila program ni dah berjalan kan. Jadi apa bentuk-bentuk report yang dia orang ada? Mungkin laporkan oleh Majlis Agama ke, laporan apa-apa laporan ke. Okey, yang tu saya belum kenal pasti lagi doktor. Itu belum saya lagi letak lah. je dulu. Okey. Sebab saya nak tanya sebab yalah bila orang tanya dokumen kita tak tahu yang tu lah. Betul lah you refer buku, annual report. Itu semua tu betul. Cuma telah dalam kepala kita mesti dah dapat bayangan dah. Ada satu report yang dia orang kena hantar setahun sekali ke, 6 bulan sekali ke. Adakah report tu yang buat program tu yang buat report ataupun setiap golongan asnaf tani tu kena buat laporan sendiri, individual report? Okey, itu satu. Sama dengan pemerhatian. Apa yang you nak perhati? Takkan nak perhatikan dia bercongkol. Jadi kan apa benda yang aktiviti yang kita nak buat lah. Contohnya kalau khususan pertanian, contoh dari awal lah kan. Contohnya adakah diorang ni kalau menanam ada kemahiran. Contohlah menanam biji benih, menanam anak pokok. Kemudian diorang ni kena observe ada ke diorang ada standard. Jadi sekarang ni nak observe tu sekarang ni ada dua karakter, dua bahagian. Bahagian pertama dari segi aspek pengurusan, dari segi management. Satu lagi adalah individu, petani itu sendiri. Okey, kemudian ada tak dia ada jadual ke ataupun bebaskan dia orang ke. Lepas tu hasil pertanian dia orang tu siapa yang jual, siapa yang market, siapa yang tentukan harga. Jadi kadang-kadang benda tu boleh juga kita buat pemerhatian. Okey, tapi kena fokuskanlah pemerhatian atas untuk apa. Okey. Kemudian dia orang ni saya tak tahu sama ada bujang ke kahwin kan. Kebanyakan golongan asnaf ni. Berkahwin. Sebab itu rasanya first presentation itu beritahu bahawa dia ni sediakan rumah kan. Kita sediakan penginapan dan sebagainya. Betul. Jadi ada yang bujang, ada yang kahwin, tadi sebut kahwin kan.
Kalau kahwin ni mungkin kalau dia suami isteri, adakah dia suami ke ataupun suami dan isteri sekali. Okey kan, sebab dia orang ni dia beri satu kawasan kan, gelung ke apa dan sebagainya kan. Jadi sama ada dia urus kau seorang ke ataupun terpulanglah dia nak dengan anak dia ke ataupun dengan isteri dia ke ataupun ahli keluarga dia ke. Kadang-kadang dia orang ni ada jaga mak, jaga ayah, jadi satu keluarga lah bawa, satu keluarga lah ikut, betul tak? Kita pun tak tahu situasi background dia kan. Jadi pengusahaan tu macam mana. Jadi mungkin ada orang yang buat seorang je, isteri duduk rumah dia seorang dia buat kan. Ataupun konsep macam konsep koperasi ke, koperasi maksudnya buat sama-sama, keuntungan bagi-bagi. Jenis-jenis perniagaan kan, jenis perniagaan maksud saya yang nak mengusahakan tu macam mana. Dia berdirikan tempat, urus sendiri dan sebagainya. Jadi mungkin isu tu akan timbul lah. Mungkin ada orang yang berjaya, ada orang tak berjaya, mungkin isu manpower kan. Mungkin dari segi orang kata nak bertani ni kesihatan. Kan umur-umur dia orang dah macam mana. Jadi kita sekarang ni dah kena nampakkan, walaupun kita belum sampai kat situ, tapi apa yang kita tulis ni kita nak nampakkan, kita boleh nampak lah kalau sebut dokumen, walaupun tak boleh sebut spesifik dokumen, tapi kita yakin bahawa ada dokumen nanti. Ada pemerhatian, dah boleh fikir dah apa nak perhati. Kalau aku perhati dia mencangkul, untuk apa nak perhatikan cangkul, apa kaitan dengan tajuk ni. Jadi kaitan dengan tajuk ni, apakah observation yang sesuai nak tengok, sesuai dengan tema lah. Sebab tu kita susun kita punya objektif tu. Itu jadi yang pertama tu saya nak tengokkan bahawa apalah dokumen pemerhatian. Interview saya tak risau sebab you akan boleh buat interview. Sebab interview dengan asnaf, dengan interview dengan pihak pengurusan. Tapi untuk dokumen dan pemerhatian bolehlah kot pelan-pelan, intai-intai, fikir-fikir apa yang nak diperhatikan dan apa yang nak direferkan dokumen. Kadang-kadang dokumen tu bukan terletak dekat Perlis dan Kelantan, mungkin ada dekat federal. Mungkin ada dalam pelan perancangan mana-mana dalam apa MOA kalau apa kalau pertanian apa MOA Ministry of Agriculture kan. Kan jadi benda-benda tu kena tengok. Okey, kemudian ada saya nampak dalam you punya kepentingan kajian tu you sekalikan empirical dengan practical, rasanya boleh pisahkan kot. Boleh pisah tu. Itu boleh pisahkan sebab saya nampak panjang kat cerita tu ni, empirical dengan practical you boleh pisahkan dua ni. Satu maksudnya 1.93 empirical, 1.94 adalah practical. Yang tu. Okey, Azrin ada part tak yang mana-mana yang macam tak berapa jelas untuk diperbincangkan lagi? Berdasarkan bab satu ni lah, kat mana lagi yang Azrin rasa macam tak sure sama ada betul atau tidak, supaya saya boleh lihat balik? Yang limitasi okey betul. Okey, buka limitasi. Ni batasan, okey. Okey, batasan ni sebab kita beritahu kita buat cuma Perlis di Kelantan je kan. Jadi batasan ada dua sebenarnya, theoretical dengan method. Mungkin kat sini berat dekat method kot, beritahu dekat Perlis, beritahu kat Kelantan. Jadi kena boleh tambah sikit dari segi aspek theoretical. Sebenarnya kita cover ni adalah usahawan, betul tak? Topik dia adalah keusahawanan ataupun kita nak study pasal ekonomi Islam. Jadi aspek tu kena buat batasan. Jadi kita kena tahu dalam ekonomi Islam adalah konsep perniagaan ni kan. Konsep-konsep perniagaan. Jadi mungkin kat situ dari keseluruhan bab satu pun tak sentuh sangat kan. Kita general dia, banyak keusahawanan dia. So macam mana kalau nak nampakkan ekonomi Islam tu perspektif dari segi manusia kan, dari segi bayaran upah, dari segi pihak pengurusan, mana satu pengurusan muamalat yang bagus kan. Jadi benda aspek-aspek Islami pun kena masuk kat ni sikit-sikit. Itu bukan cerita batasan, itu cerita dari segi keseluruhan bab satu lah, mungkin kita boleh pertimbangkan itu. Okey, batasan kajian mungkin dari kat sini kita punya konteks lah. Kalau tanya saya kalau boleh selit lah kan, walaupun program usahawan tani ni, jadi apa batasan kajian dia? Mungkin dalam Islamik ada jenis usahawan-usahawan, jenis-jenis. Jadi kita mungkin tak sentuh kat bahagian tu, kita base pada case study kan. Contohlah, kita tahu dalam pengurusan Islam ada amalan-amalan dia.
Tapi untuk kita sebab kita refer program. Program tu tak ada pula rujuk berdasarkan amalan-amalan tu. Kan? Jadi mungkin kita pun tak tahu, mungkin dia lebih pada pengurusan biasa je. Dia macam biasa pengurusan lain cuma dilaksanakan oleh golongan asnaf. Tapi amalan itu bukanlah orang kata spesifik, dia ada macam amalan nilai-nilai murni Islam nombor 1. Maksudnya dia orang tak ada asas tu panduan yang tu. Sebab you punya kajian ni lebih kepada nak meneroka apa yang dia buat. Jadi you nak tengok cabaran dia, nak tengok benda tu. Jadi kita bukan nak ada cadangan tak? Ada cadangan kan? Garis panduan je kan? Garis panduan. Jadi garis panduan tu nak memantapkan daripada sedia ada. Bukan nak buat satu framework baru ke model baru ke tidak. Kita pastikan apa yang dia rancang dengan Majlis Agama Islam Perak pula Perlis dan Kelantan, kita nak pastikan pelaksanaan tu berjaya. Kita tak ada plan untuk macam mengubah suai ataupun merancang ataupun sesuatu yang benda yang baru. Tak, kita cuba nak pastikan apa yang dia rancang dapat dilaksanakan dengan baik. Dan berdasar case tadi tu punya salah satu outcome dia. Mungkin dari segi aspek pengetahuan tu lah. Tadi ada you cakap pengetahuan tadi, kalau tak salah saya dengar banyak tu dalam konteks bertani, bukan pertanian. Apalah tadi istilah you cakap tadi tu. Macam lebih kurang sama je petani dengan pertanian ni macam tak tahu kalau mungkin kat Jorang 3 tadi kot. Ada satu words, satu sentence yang sebut tu. Kat mana ni, banyakkan pelbagai aktiviti. Ayat saya salah. Majoriti kajian lepas memfokuskan usahawan asnaf menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan dan tidak memfokuskan pada bidang pertanian. Kalau tanya saya, kena sebutlah aktiviti perniagaan tu aktiviti perniagaan apa. Kan? Baru kita nampak sebab dia jadi macam umum sangat aktiviti perniagaan dan tidak memfokuskan aktiviti pertanian. Sebab sebut majoriti tu semua. Tapi kalau tanya saya pun statement ni pun macam overclaim juga sebenarnya. Ada dah bidang pertanian sebenarnya. Kan banyak orang buat kelapa sawit, dah ada dah peladangan kan. Macam contoh kan, ada kelapa sawit tapi diuruskan oleh orang ni lah. Dia yang jaga kebersihan ladang kelapa sawit tu apa semua, kita ambil juga ada kalangan orang asnaf, ada dah sebenarnya. Cuma beza dia sama ada dah tulis dalam artikel ataupun tidak. Itulah realitinya ada. Tapi tak apalah, nanti just tu boleh tambah baik lagi dari segi aspek theoretical lah. Sama juga tadilah contribution tadi tu. Jadi kat sini pun secara spesifik pun kena nampakkan dia lah. Jadi ada batasan, maksudnya batasan kajian kita apa terhad dia. Kalau kata kita ni buat PhD dalam pengajian Islam, so kita memang refer Al-Quran dengan hadis kan. Jadi dalam kajian ni mungkin dari segitu kita tak sentuh. Itulah antara yang part-part yang kalau tanya saya kena sentuh sepatutnya. Kalau tanya saya better sentuh lah. Kita boleh buat satu bab dekat bab 2 tu nanti. Nak cerita tentang aspek Islamik, hadis, Al-Quran dan sebagainya. Lain-lain tak ada setakat ni okey. Yang ni memang plan untuk bab satu. Pandangan Islam lah doktor kan? Tu tak apalah, untuk umum, untuk orang faham kajian ni okey dah. Cuma dalam literature review nanti kita kena start jugalah dari segi perspektif Islam lah. Walaupun sebenarnya kita buat case study, tapi kita nak beritahu bahawa apa yang sebab dia buat boleh Majlis Agama Islam kan. Boleh buat aktiviti tu daripada Majlis Agama atau kerajaan negeri, lepas tu dia kalangan orang asnaf, jadi ada benda tu kena ada lah. Ini saya. Dia sampai tadi saya nampak dekat bab 2 ada lagi ke bawah tu kan? Tak siap lagi. Jadi bab 2 dah boleh buat pelan-pelan dah. Saya rasa bab 1 okey dah. Just double confirm, buka balik objektif tadi dan double check. Objektif tadi. Yang first page. Apa dia doktor? Buka balik first page nak tengok objektif dari research question. Nak tengok sekali lalu. Ni. Atas sekali muka surat pertama. Dah. Dapat. Meneroka program. Kena tengok program. Kena pasti faktor-faktor kejayaan kepada usahawan itu sendiri. Mengenal pasti cabaran pada usahawan. Memanggilkan garis panduan kesejahteraan. Jadi nombor 1. Nombor bagaimana? Apakah bagaimana? Clear. So kita nak bangunkan garis panduan. Jadi penulisan you nanti
Kena highlightkan lah kita punya main adalah garis panduan tu lah. Nah itulah kalau tanya apa benda yang paling besar, okey kita boleh, yang ni kena buat kajian awalan, maksudnya kita nak tahu betul tak yang sebenarnya garis panduan tu tak ada. Kalau ada garis panduan pun mungkin garis panduan tu tidak komprehensif dan sebagainya. Sebab kita tak nak nanti bila you nak buat benda you punya garis panduan tu dah ada. Okey kena selesaikan tu. Mungkin boleh buat interview dekat dua tempat ni. Perlis dengan Kelantan, tanya dia orang dah ada garis panduan atau tidak. Jadi bolehlah kita kalau dia katakan tidak, nanti kita buat official lah, kita buat initial interview kan supaya kita buat untuk memantapkan kita punya latar belakang dan problem statement, kita boleh buat preliminary bahawa memang betul keperluan untuk buat garis panduan. Dan dia pun bersetuju bahawa perlunya ada garis panduan. Jadi baru kita buat, maksudnya dia boleh memantapkan kita punya problem statement lah. Itu penting lah, cuba tak tanya dia orang tu. Apa bentuk garis panduan yang dia orang ada lah. Kadang-kadang garis panduan macam-macam. Garis panduan untuk memohon, garis panduan untuk pelaksanaan, garis pelaksanaan untuk mungkin selepas program. Kadang-kadang mungkin banyak, kita tak tahu, tapi kita mungkin lebih pada garis panduan pelaksanaan kot. Kita bukan garis panduan permohonan, garis panduan pelaksanaan dan sebagainya. Ataupun tak tahu macam mana, tapi tanya dia orang lah, dia orang ada tak garis panduan. Saya rasa mungkin biasanya garis panduan untuk memohon ada. Biasa untuk pelaksanaan tu lah yang biasa tak ada. Okey, tanya. Alright, terima kasih Azri. Okey doktor, terima kasih. Sama. Okey, seterusnya Tuan Saleh. Okay. Assalamualaikum, selamat sejahtera doktor. Okey, boleh. Silakan share. Dengar? Boleh benar. Kalau boleh suara kuat sikit lagi okey. Oh, kuat lagi. Boleh. Okay, nampak tak doktor? Kalau boleh besarkan sikit sebab tak nampak lah. Okay, nampak tak? Okey, sekarang okey. Jelas? Okey, cantik. Okey. Baik, saya ada beberapa ni beberapa yang saya dah buat dan juga ada benda yang saya nak tanya dan minta pendapat doktor. Macam yang lepas saya dah ubah, ada saya tanya dengan saya punya SV2, SV1 belum lagi, SV2 lah jadi bagi sikit-sikit macam mana kan. Baik, ini saya punya tajuk Pembangunan Model Pengajaran Pendidikan Pemulihan Khas berasaskan pedagogi responsif budaya. Pendekatan digunakan DBR. Okey, pertama sekali dia punya research background, laporan statistik yang dikeluarkan oleh The World Bank Group. Penduduk dunia 86.5% yang menguasai tahap literasi. Sebenarnya ini tahap literasi. Okey. Tapi waktu saya punya penulisan, intro saya lebih kepada literasi dan numerasi. Baik, ini saya hold dulu, nanti saya nak tanya. Baik, ini yang dapatan literasi dunia 86.5% yang baru menguasai, sedangkan agenda SDG 4 2030 semua penduduk menguasai literasi dan numerasi. Kiranya 100% lah apabila 2030. Okey, ini yang pertama ni global. Lepas tu dalam Malaysia pula, statistik yang dikeluarkan oleh bahagian statistik, Malaysia 2018, kompetensi kemahiran membaca adalah 98.3, manakala 2018 menurun 0.3%. Okey. Lepas tu pula kompetensi matematik pula 2017 98.8, 2018
menurun 0.2. Okey, jadi dekat sini peranan guru pemulihan khas lah bagi apa? Sebabkan 98 tu yang menguasai, berbaki tu murid yang tidak menguasai. Jadi yang tidak menguasai itu dan juga penurunan yang berlaku, guru pemulihan dia berperanan. Sebab tugas guru pemulihan ini, peranan guru pemulihan khas untuk murid yang tidak menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Okey, lepas tu pula guru perlu bertanggungjawab dalam menentukan keberkesanan proses pembelajaran melalui pengajarannya kerana guru mempunyai pertalian antara murid di dalam kelas. Ini citationnya lah. Ada juga citation lain dalam penulisan saya yang menyatakan pencapaian murid ada hubungan dengan pengajaran guru. Maksudnya pengajaran guru ni memberi kesan lah kepada pencapaian murid sama ada bagus ataupun tidak. Baik, lepas tu pula citation yang keempat ni pula, guru perlu didasarkan dengan pengetahuan dan juga kemahiran pedagogi responsif budaya agar mereka mampu dan yakin untuk melaksanakan pengajaran responsif dengan budaya pelajar kelas mereka. Baik, yang keempat ni pula, ini citation yang saya peroleh untuk menekankan ataupun untuk menerapkan elemen budaya dalam PDP, sebab salah satu orang kata macam faktor ataupun salah satu ada satu dapatan yang menyatakan elemen budaya ni memberi kesan kepada pembelajaran murid. Dalam kiranya maknanya guru boleh memasukkan elemen budaya lah dalam pembelajaran supaya PDP lebih bermakna. Okey, pernyataan masalah. Penguasaan guru pemulihan khas di tahap sederhana yang meliputi penggunaan strategi pengajaran dan pengetahuan isi kandungan pemulihan khas. Wujud kerisauan dalam kalangan guru pemulihan khas untuk membeli kaedah dan cara pengajaran sesuai dengan kemahiran membaca dan menulis. Elemen budaya dalam pengajaran masih kurang diberi perhatian. Ofoma dia mendapati pembangunan kurikulum seharusnya mengintegrasikan komponen budaya agar pendekatan pengajaran lebih bermakna. Baik, ini isu dan juga problem statement. Seterusnya, research objektif. Saya menggunakan pendekatan DDR, jadi saya susun research objektif kajian saya mengikut fasa lah seperti mana yang dicadangkan dalam DDR. Pertama, fasa analisis, mengenal pasti keperluan kepada pembinaan model pengajaran pendidikan pemulihan khas berasaskan pedagogi responsif budaya dari persepsi guru pemulihan khas. Fasa 2 pula, reka bentuk dan pembangunan, mereka bentuk model pengajaran pendidikan pemulihan khas berasaskan pedagogi responsif budaya untuk guru pemulihan khas berdasarkan pandangan pakar dan kesepakatan pakar. Fasa 3, menilai kebolehgunaan model pengajaran pendidikan pemulihan khas berasaskan pedagogi responsif budaya berdasarkan pandangan guru pemulihan khas. Baik, untuk fasa 3 ni memang orang kata macam dalam DBR membedai, ada citation dia kata membedai kalau sekadar menilai kebolehgunaan saja. Okey, lepas tu pula research question. Apakah terdapat keperluan kepada pembinaan model pengajaran pendidikan pemulihan khas berdasarkan pedagogi responsif budaya dalam kalangan guru pemulihan khas? Fasa 2, apakah terdapat kesepakatan pakar terhadap aspek yang perlu dimasukkan dalam model pengajaran pendidikan pemulihan khas berasaskan pedagogi responsif budaya untuk guru pemulihan khas? Research question yang kedua, apakah konsensus pandangan pakar terhadap pembangunan model pengajaran pendidikan pemulihan berasaskan pedagogi responsif budaya? Baik, ini fasa 3. Soalan kajian bagi fasa 3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara komponen model pengajaran pendidikan pemulihan khas berasaskan responsif budaya terhadap pengajaran guru pemulihan khas? Lepas tu, apakah komponen paling kuat model pengajaran pendidikan pemulihan khas berasaskan pedagogi responsif budaya yang mempengaruhi pengajaran guru pemulihan khas? Baik, ini pun saya ada soalan yang saya nak tanya pada doktor, tapi saya teruskan dulu dengan saya punya pembentangan. Okey, ini ialah
konseptual kajian lah. Baik, konseptual kajian bagi saya punya kajian, pembangunan model pengajaran pendidikan pemilihan khas berasaskan pedagogi responsif budaya, yang mana teori yang saya gunakan ialah teori pembelajaran sosial bandura. Lepas tu pula, saya merge dengan model. Maksud saya ada dua model yang menyokong lah untuk saya punya kajian ni. Teori pertama tadi yang bandura, dua model yang menyokong, model pengajaran berkesan, pendidikan pemimpinan khas dan juga model pedagogi responsif budaya oleh Genevage 2004. Okey, ini pendekatan yang saya gunakan. Okey, pertama fasa analisis soal selidik dan temu bual. Untuk fasa 2, saya menggunakan FDM. Fasa 3, saya menggunakan PLSM. Baik, ini beberapa komponen yang setakat ini saya dapat keluarkan berdasarkan LR. Antara komponen yang adalah berdasarkan saya kata macam elemen yang saya berjaya keluarkan dalam Rosalind Chin dengan Genevage ni, ada beberapa komponen yang saya boleh keluarkan, yang saya telah keluarkan. Kan ada kotak putus-putus ni, maksudnya benda ni tak, orang kata macam tak firm lagi lah. Okey, antara elemen yang boleh dikeluarkan, yang mana yang boleh digunakan dalam pengajaran guru pemilihan khas, komunikasi, memudahkan pembelajaran, kepekaan budaya, pembentukan semula budaya, pengajaran pengantaraan, pengajaran kumpulan. Okey. Dan hasilnya akan membentuk model pengajaran pendidikan pemilihan khas berasaskan pedagogi responsif budaya. Okay, baik. Itu untuk konseptual kajian saya punya inilah kajian saya. Okey, ini ialah outline tinjauan literatur. Yang ini saya nak tanya, ini berdasarkan yang saya telah kata macam topik ataupun bab kecil yang saya berjaya keluarkan, dan saya nak tanya pendapat doktor, adakah ini sesuai dengan tajuk yang saya nak buat atau mungkin berdasarkan pengalaman doktor ada tak cadangan lain kan? Pertama ni pengenalan, lepas tu pendidikan pemilihan khas, pengajaran dalam pendidikan pemilihan khas, model pengajaran berkesan dalam pendidikan pemilihan khas, teori pembelajaran sosial bandura, elemen pendidikan pelbagai budaya, kajian-kajian yang berkaitan dan penutup. Okay, baik. Saya teruskan dengan soalan yang saya nak tanya lah. Pertama sekali, saya nak minta doktor komen macam mana ikut pengalaman dan juga kataran doktor lah. Lepas tu saya nak tanya, adakah saya punya teori ni sesuai untuk digunakan dalam kajian dan kata dapat alignment. Lepas tu pula saya ada menggunakan self-citation yang untuk ni adakah boleh digunakan self-citation. Tapi saya tak publish lagi saya punya kajian master hari tu. Saya cuma bentang paper base dan kertas konsep saja. Boleh ke saya gunakan untuk saya punya inilah untuk ni, sebab ini orang kata macam dapatan yang saya dapat waktu saya belajar, waktu saya buat master dululah. Master saya okey, untuk pengetahuan doktor, tajuk kajian master saya kajian kuantitatif mengenai tahap pengetahuan pedagogi isi kandungan guru pemilihan khas. Okey, lepas tu pula soalan lain, adakah perlu hipotesis membandangkan saya buat PLSM, kan fasa 3 penilaian dia tulis adakah terdapat hubungan. Adakah perlu saya hipotesis. Lepas tu pula baru-baru ni saya ada ikut satu kelas daripada Dr. Ridwan. Dia menyatakan macam ni, sekiranya kita nak buat PLSM, cuba masukkan dalam penyataan masalah tentang keperluan untuk buat PLSM tu. Itu saya tak faham. Mungkin doktor boleh terangkan. Okey. Lepas tu saya ada tengok 2-3 kajian yang buat PLSM juga menggunakan DDR. Kajian diorang tak ada pun yang letak yang buat hipotesis. Okey, ini pun saya nak tanya doktor juga pasal tu. Walaupun saya pernah tanya kan, saya nak confirm balik. Lepas tu doktor, adakah perlu saya letakkan teori tambahan
ataupun membenahi satu teori saja. Dan begitu juga dengan model. Perlu ke model yang lain? Lepas tu doktor, saya nak tanya, waktu research background saya mulakan dengan literasi dan numerasi. Okey, adakah saya perlu narrowkan fokus pada literasi sahaja ataupun numerasi saja, ataupun saya buat literasi dan numerasi, memandangkan ini lebih kepada umum, kepada pengajaran umum dalam pendidikan pemulihan khas. Macam itu saja kot. Nanti kalau ada lain saya tanya. Okey, itu saja doktor setakat ni. Okey, terima kasih Saleh. Okey, kita pergi go through satu-satu lah Boleh. Nanti kalau saya lupa, saya tertinggal, nanti beritahu. Okey, kita go through pada punya soalan yang paling penting. Okey, nombor satu tadi dekat research background nak pakai numerasi ataupun literasi. Tak ada masalah dua-dua. Dua-dua boleh guna. Okey, tetapi macam kita fahamlah latar belakang ni menyumbang kepada pembinaan penyataan masalah. Okey, jadi kita punya main kajian adalah nak bangunkan model. Itulah kita punya masalah, model tak ada. Itu yang kita nak bangunkan model. Jadi biar nampakkan kita punya latar belakang kan tu supaya nak bagi hint dekat problem statement bahawa semua yang kita bincang ni sebab dia tidak ada konteks dalam model. So macam mana kita nak nampakkan dalam latar belakang tu bahawa isu dia kat sini adalah isu model. Yang mana dalam model tu adalah aspek dari segi pengajaran yang nak masukkan dari aspek apa? Tajuk you kurikulum dalam responsif budaya tu kan? Nak masuk yang tu. Okey. Tak apa, pelan-pelan. Saya rasa boleh tambah baik tu. Okey, tapi untuk problem statement tadi ada isu pasal self citation. Kan? Betul. Self citation tu sebenarnya cakap saya ada satu situasi yang mana pelajar tu menggunakan self citation masa master. Okey. Ada dua possibility lah. Dia bergantung pada penilai. Kalau saya tak ada masalah. Cuma saya akan ambil keputusan macam ni lah. Maksudnya saya tak akan jadi saya punya problem statement tu saya sebagai main argument. So saya ada lagi beberapa citation utama yang lain yang saya masukkan dan saya selit-selitkan saya punya citation. Tapi saya tidak menjadikan citation saya sebagai satu kajian. Okey, kita buat itu masa kita buat master. Saya yakin topik ayu buat itu ada kat negara luar pun buat juga. Negara luar, kita nak buat problem statement tak semesti buat kena fokus pada isu di Malaysia kan. Kadang-kadang benda tu berlaku dekat luar negara. Jadi kita boleh cite luar negara. Jadi jangan biarkan you seorang kat situ. Biar ada 2-3 orang nama. Faham tak maksud saya? Faham. Jadi ada citation lain dan masuk kita. Okeylah. Jangan kita seorang citation kat situ. Okey, ada satu yang saya take note kat sini adalah dari segi alignment antara problem statement dan juga you punya objektif. Objektif you memang jelas, memang you nak buat model. Itu sebenarnya yang paling jelas, nak buat model pengajaran pendidikan. Jadi bila saya tengok kat problem statement, nombor satu dia spesifik pada general. Nombor dua pun cuma nak cakap pilih kaedah dan cara pengajaran. Yang ketiga elemen budaya. Yang keempat pembangunan kurikulum. So saya tak nampak keperluan model je. Kalau kata orang lain tak tahu you punya objektif, dia orang tak boleh agak yang you all nak buat model. So dia tak boleh nampak cara penyelesaian tu model. Okey, kalau nombor satu mengenai pasti keperluan kepada pembinaan model. Nombor satu pun keperluan kepada pembinaan model. Nombor dua pun mereka bentuk model. Nombor tiga pun menilai keperluan model. Tapi dekat problem statement tak nampak model. Apa yang you nak bincangkan sekarang bahawa mungkin dalam dia kena cerita in term of sounds like macam research gap lah. Okey, banyak dah orang dah cerita pasal topik pengajaran pendidikan pemulihan khas ni. Orang dah buat tu, orang dah buat ni, orang dah buat tu, dah buat ni, tapi masih belum ada lagi model. Dah tu kenapa model? Kenapa bukan model? Kenapa tak nak buat benda lain? Kenapa model? So yang tu tidak ada dalam problem statement. Tak tahulah kalau mungkin ada tapi you tak tulis kat sini. Boleh tak yang tu Saleh respon sikit? Saya letakkan dalam isu tapi saya tak tulis dalam ni. Saya letakkan macam ni dalam saya punya tulisan. Kajian lain ada buat tentang kajian lain ada mengkaji tentang budaya dalam subjek lain, tapi dalam subjek pemulihan kurang ditekankan tentang itu problem segmen tu, kan isu tu problem segmen. Oh ya ke?
Dia macam ni. Okey, cuba tengok tajuk. Saya dah lupa dah tajuk tu. Atas sikit. Okey, tajuk you adalah pembangunan model. You punya research kat depan tu tau. 2 batang perkataan tu je. Pengajaran pendidikan pemulihan khas berdasarkan pedagogi responsif budaya. Ada tak orang buat? Buang pembangunan model tu, ada orang tak buat tajuk pengajaran pendidikan pemulihan khas berdasarkan pedagogi responsif budaya? Okay. Dalam pemulihan khas tak ada, saya boleh cakap, saya tak berani nak kata tak ada. Tapi banyak orang buat dalam subjek sejarah. Okey, tak apa. Satu, kita buang pemulihan khas. Model pengajaran pendidikan berdasarkan pedagogi responsif budaya. Ada tak? Ada. Yang tu, jadi semua tu kena bincang dekat problem statement. Ambil dulu umum. Pengajaran pendidikan berasaskan pedagogi responsif budaya merupakan elemen penting dalam sistem pengajaran terkini. Beberapa negara termasuk Malaysia telah mengkaji tentang bla 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 bla. Namun demikian, antara subjek-subjek yang dikaji adalah subjek sekian-sekian tapi masih lagi terhad tentang pemulihan khas. Memandangkan aspek pengajaran ini merupakan aspek yang penting, dia perlu dilaksanakan secara berkhusus. Merujuk Michael, model adalah satu keadaan yang mana bagi sesuatu masalah itu dapat diselesaikan secara komprehensif. Oleh demikian, pembangunan model harus dibangunkan bagi memastikan pengajaran pemulihan khas pedagogi ini perlu dilaksanakan di Malaysia. Itu problem statement. You kena letak satu definisi apa itu model. Sampai you tahu model adalah satu keadaan yang boleh, secara general, ambil definisi general je, bahawa model dia satu keadaan yang boleh kita memperkasakan dalam memperkayakan atau menambah baik pedagogi pembelajaran contohnya. Justru itu dalam konteks ni yang mana masih lagi tiada kajian dalam pembangunan model. Kat situ you nak highlight. Itu you punya kekurangan dekat you punya problem statement. Okay. Sebab bukan apa, sebab you buat DDR memang jelas you nak bangunkan model. So saya boleh je gunakan problem statement you tu buat benda lain, saya tak buat model pun. Saya boleh je nak buat instrumen ke, saya nak buat modul ke, saya nak buat permainan ke, saya nak buat produk ke, saya nak buat servis ke. Faham tak Saleh maksud saya? Faham. Jadi macam mana kita nak beritahu yang bahawa masalah kita tu model sebenarnya. Oh, jadi maksudnya doktor, kita highlightkan yang keperluan model tu dalam problem statement, bukan research background. Bukan. Kita nama pun problem. Problem ni research background. Kita tak selesai pun tak apa. Problem statement tu dia selesaikan. Okey, sekarang ni you nak selesaikan. You nak selesaikan tak? Pertama, kenal pasti keperluan pembinaan model. Saya kata, kenapa nak buat pembinaan model? Bukan perlu pun. Mana ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Kenapa nak mereka bentuk model pengajaran? Bukan ada masalah pun. Saya tengok problem statement tak ada pun. Dia cerita tentang penguasaan guru dan pemulihan khas. So itu yang kita kena selesaikan. Macam mana? Okey, kita pun meneroka amalan penguasaan guru dalam pemulihan khas. Itu objektif saya nombor 1. Nombor 2, wujud kerisauan dari kalangan. Okey, mengkaji fenomena kerisauan di kalangan guru penerangan khas. Objektif saya nombor 2 macam tu. Jadi tak perlu pun analisis keperluan kepada pembinaan model, tak perlu pun reka bentuk model. Okay. Saya boleh selesaikan problem statement you tanpa pakai DDR. Logik saya ada logik. Boleh tak Saleh kalau saya selesaikan punya problem statement, saya tak pakai DDR? Boleh, mungkin dalam case study. Okey. Itu yang saya cuba nak shiftkan you. Macam mana you nak jadikan problem statement ni nampak kepada DDR? Baca je problem statement ni, tahu dah ni mesti DDR. Sekarang ni bila saya tengok ni, saya nampak terus terang saya nampak je, ini kena buat kualitatif ni. Itu contoh yang saya nak minta Saleh improvekan kat situ. Itu yang saya punya concern sangat. Saya punya concern kat sini sekarang. Alignment sini ni. Maksud permasalahan kajian boleh diselesaikan dengan DDR. Specifically dalam pembangunan model ni. Itu yang Saleh kena belajar. Cuba tengok, tak kisahlah tajuk apa pun orang buat. Cuba tengok orang yang bangunkan model ni. Macam mana dibangunkan problem statement. Bukan dekat konten dia, dari segi model itu sendiri. Bukan saya suruh buang 1, 2, 3, 4 ni tak suruh buang. Tapi nak kena highlightkan dari segi kepentingan model tu sendiri. Itu yang saya nak tekankan lah. Okay. Next, tadi saya dengar cerita pasal nak buat SEM. Penilaian nak buat SEM.
So sebenarnya SAM ni perlu hipotesis atau tidak? Tengoklah kita punya. Apakah terdapat hubungan yang signifikan? Kalau sebut signifikan, automatik ada hipotesis. Automatik. Mungkin you tengok orang lain yang buat SAM tu, okay, dia tak buat hubungan yang signifikan. Sebab you buat hubungan yang signifikan, macam mana you tahu signifikan kalau tak ada hipotesis? Hipotesis ni, kan, dia bukan, dia kena ada. Kalau you tak ada soal, bukan apakah, adakah terdapat, ya? Dia bukan apakah, dia adakah. Adakah terdapat hubungan yang signifikan? Itu kena ada hipotesis. Yang bawah tu, apakah komponen paling kuat model pengajaran pendidikan? Yang bawah tak perlu. Tapi yang atas tu perlu. Apakah terdapat hubungan tu? Tu perlu ada hipotesis. Apakah komponen paling kuat model pengajaran? Tak apa, ni deskriptif je. Yang bawah tu tak payah pakai SAM pun tak apa. Yang atas tu yang kena pakai SAM, apakah terdapat hubungan? Dan tak semestinya kena pakai SAM. Itu persoalan saya, kenapa nak pakai SAM? Kita jangan tengok orang. Kadang-kadang orang pun tak jelas kenapa dia pakai SAM. Okey, dalam kes saya sekarang ni, adakah you buat instrumen? Tak ada kan? Adakah you nak keluarkan semua elemen-elemen tadi? Bila you dapat, cuba tengok objektif nombor 1 tadi tu. Analisis keperluan tadi, adakah semua yang you dapat kena pasti keperluan dalam pengajaran pendidikan pemulihan khas ni, you akan bangunkan kuesioner kat sini. Kuesioner tu datang dekat proses analisis keperluan. So you nak buat tu jadi sebagai ada IB, ada DB. Ada tak macam tu? Oh, tak ada. Sebab jadi bila you tak ada soal sidik, macam mana nak tengok hubungan? Ini adapt. Ada kuesioner lah. Macam mana? Nombor 1 kan bukan temu bual ke? Soal sidik dan temu bual. Oh, soal sidik dan temu bual. Okey. Soal sidik buat kat mana? Fasa 1 analisis. Okey, jadi untuk penilaian tu ada soal sidik tak? Ni penilaian ni. Soal sidik dia belum lagi. Dia akan keluar nanti. Tapi akan ada lah. Akan ada. Dan soal sidik tu lain daripada objektif nombor 1 kan? Lain. Lain. Macam mana you nak bangunkan soal sidik tu? Kena fikir kat tu. Saya tengok LR dan juga kesepakatan pakar ni lah, konsensus pakar ni, bila dah dapat keluarkan elemen-elemen apa ataupun komponen yang perlu ada, contohnya macam ni. Okey. Permutasi ni benda ni ni akan bangunkan soal sidik berdasarkan elemen komponen ni lah. Ini memang kena ada literature review dia ni. Ada. Kena ada literature review dia. Okey. Boleh nak buat. Tapi mana IB, mana DB dia? Cuba tengok you punya ayat tu. Hubungan apa tu? Cuba tengok objektif tu. Hubungan antara signifikan komponen model pengajaran pendidikan terhadap pengajaran guru. Jadi pengajaran guru pemulihan khas tu ada soalan tu. Cuba tengok model tadi bawah, yang 5 tadi. Pengajaran bawah sekali lah kan? Mana IB, mana DB. Sebab kalau nak tengok hubungan kena ada IB dan DB. Persoalan saya besar, kenapa nak pakai SAM? Sebab bagi saya ni tak payah pakai SAM pun tak apa, saya pakai SPSS pun boleh. Sebab because of level PhD nak dapat SAM. Bolehlah nak buat SAM sebenarnya. Tapi kalau nak buat SAM kena buatlah EFA, CFA semua tu. Tu dalam plan tak nak kena buat. Pernah tak you? Apa tu? Contoh you tengokkan kajian lain, you kata ada orang buat DDR, lepas tu dia buat SAM juga. So nak tanya, yang masa dia buat SAM tu dia ada pakai tak ujian EFA, ujian CFA? Ada, dia ada buat EFA. Jadi maksudnya sebenarnya you nak convert daripada kualitatif nak menjadikan satu set instrumen. Dan set instrumen ni perlu disahkan. Bila nak sahkan tu yang you pakai SAM tu. Jadi bila SAM dia rigorous sikit dekat ujian validity, tu you punya portion sebenarnya you nak buat yang tu. Jadi saya faham kenapa you nak pakai SAM. Okey, betul lah. Tapi ada hipotesis tau. Saya keliru lah. Ada hipotesis. Kalau tak ada hipotesis macam mana nak jawab signifikan? Sebab saya tengok 2-3 tesis orang yang buat ni kan, PLSM ni kan. Saya tengok juga mana hipotesis dia. Dia tak ada pun nyatakan dalam hipotesis. Itu saya boleh terima kalau tak ada hipotesis tapi objektif nombor 1 kena tukar. Dia macam ni, hubungan. Tahu ke tak hubungan tu? Tahu ke tak? Tahu. Asalkan ni tahu. Mungkin. Jadi kita tak tahu. Kita tak tahu hubungan. Jadi kita tak tahu tu kita kena uji. Bila kita uji tu yang kita pakai SAM tu sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu, buat apa nak pakai SAM? Sekarang kita tak tahu hubungan. Jadi tak tahu. Ada 2 jawapan. Ada atau tak ada. Jadi itu hipotesis. Hipotesis tu ujian.
Sekarang ni you buat ujian. Bila you buat ujian, satu yang you tak pasti, ya tidak. Ada dua, ya ke tidak. Macam kes ini. Adakah terdapat hubungan? Maksudnya you tak pasti. Sama ada hubungan atau tak ada hubungan. Jadi kena ada hipotesis. Itu pandangan saya lah. Mungkin rezeki yang kawan-kawan yang dah lepas tu mungkin orang tak perasan tentang isu signifikan ni. Tapi kalau tanya saya, isu signifikan memang kena ada hipotesis. Tanyalah orang kuantitatif siapa-siapa pun, kalau ada signifikan, pakai t-test ke, ANOVA ke, SPANOVA ke, MANCOVA ke, korelasi ke, regression ke, apa ke, memang perlu ada hipotesis. Jadi nombor satu tu ada hipotesis. Kalau you tak nak hipotesis, kena tukar lah. Tak boleh dah tengok hubungan. Kan? Nak tengok menilai kebolehgunaan model tu pengajaran pendidikan pemulihan khas berdasarkan pada dia tengok menilai boleh guna. Maksudnya boleh. Benda tu okey. So you tak nak buat eksperimen. You bukan buat eksperimen kan? Bukan. Saleh tak nak buat eksperimen tapi Saleh nak tengok ada tak keterkaitan komponen-komponen itu terhadap pengajaran guru pemulihan khas. Jadi pengajaran guru pemulihan tu, so kita kena ada jadi DB. Jadi antara komponen tu adalah IB. So apa DB kita? Itu persoalan juga tu. Saya nampak kat bawah tu IB je, DB tak nampak lagi ni. So mana soalan untuk pengajaran wudu? Mungkin bawah tu kot. Bawah tu pengajaran kumpulan, bukan pengajaran guru. Kan? Cuma kat sini kita kena tengok. Saya pun tak tengok yang tesis kawan you tu kan. Jadi kita cuba tengok kat dia. Kenapa dia tak pakai hipotesis tapi boleh pula pakai signifikan? Ataupun mungkin dia tak buat, mungkin you letak perkataan hubungan yang signifikan kot. Mungkin dia pakai SAM tapi dia tak pakai hubungan signifikan. SAM tu jelas SAM tu tak boleh buat apa dah. SAM tu namanya hubungan yang berstruktur. Hubungan berstruktur. Bila sebut hubungan berstruktur, ada tak kajian SAM yang tak ada hipotesis? Mana ada? Semua kajian yang menggunakan structure question model perlu ada hipotesis. Tak ada pun dalam dunia ni yang guna SAM tak ada hipotesis. Tu contoh dia lah kalau cerita pasal SAM ni. Kan? Kalau kata SAM tu tak, kalau you tak nak pakai SAM, boleh je pakai SPSS. Pun still kena ada hipotesis. Tak nak pakai SPSS, nak pakai Excel, pun kena ada hipotesis. Sebab you tengok hubungan. Kan? Kalau kata orang you buat kualitatif lain. Kalau yang bawah tu you buat kualitatif, tak ada masalah. Nak tengok hubungan, tanya je, interview je. Tak perlulah you buat SAM. Jadi bila kata nak buat kualitatif, boleh je buat hubungan tapi tak kena buanglah kata significance. Itu je saya nak komen Saleh. Yang tu kritikal juga Saleh tu. Bila soalan tanya tadi, tak perlu hipotesis, tu something wrong tu. So kita tengok orang lain. Dia dah lepas dah yang kita ni. Kita tak pasti lagi. Kalau you nak tengok hubungan, saya dan satu lagi kena betulkan problem statement. Tiba-tiba ada hubungan tapi problem tak ada pun. Jadi tadi bincang pun dalam problem statement nak tengok komponen dengan pengajaran guru, tak ada pun. Jadi kenapa tiba-tiba mengada-ngadakan sesuatu yang tak perlu? Itu you fikir juga. Cuba tengok dia punya problem statement tadi. Benda tu tak ada. Kan? Tak ada kan nak tengok hubungan. Ada tak nombor 5, ada nombor 4 nak tengok hubungan? Tak ada kan? Jadi kenapa nak tengok hubungan? Ini yang saya nak tanya doktor lah, macam mana? Kenapa nak tengok hubungan? Tapi kalau tanya saya, you buang je yang atas tu, ambil kat bawah je. Apakah komponen paling kuat model pengajaran pendidikan pemulihan khas berasaskan tu? Mungkin logik lah. Ini pun tak tahu macam mana nak tengok paling kuat model. Komponen paling kuat model pengajaran. Yang komponen tadilah. Apakah komponen-komponen yang tadi yang paling kuat ni? Yang ni mungkin you kena, tapi you plan nak buat kuantitatif kan? Sikit kena buat soalan lah, tapi buat CSF je. Dapatkan nilai min saja. Tu tak perlu hipotesis. Jadi kalau kat bawah tu tak payah perlu hipotesis. Atas kena ada, yang terdapat hubungan tu kena ada hipotesis. Jadi maknanya kalau let's say saya nak gunakan ini sebagai yang kedua ni, apakah komponen paling kuat ni sebagai saya punya kebolehgunaan, saya buang yang pertama ni, buang SAM, buang yang saya tak buat PSM, saya hanya buat soal sidik biasa je. Okey, tapi you buat proses macam SAM. Contohnya you buat ujian normality, you buat EFA, you buat CFA. So you gunakan software SAM untuk buat CFA sahaja. Tapi tak tengok hubungan. Kenapa nak buat CFA? Sebab nak jawab soalan komponen paling tinggi.
Dekat CFA tu nanti you tambah dengan min tapi dapat. Jadi nombor atas tu tak perlu buat. Tapi kalau you nak kekalkan apakah terdapat hubungan yang signifikan, yang tu kena ada hipotesis. Itu konsep dia. Okey, yang kedua tadi you tanya pasal teori dan model. Kalau tanya saya macam ni je. Kalau teori Bandura ni dengan disokong oleh dua Roslan Chin dengan Genevieve Gay ni boleh menjawab kita punya semua, kita punya objektif dari research spesial setiap fasa ni, dan yang mana dapat bantu untuk keluarkan komponen ni, okey lah, cukup lah. Kalau tanya saya cukup. Sebab student PhD saya pun kadang-kadang tak ada sampai 3 ni, 1, 2 pun lepas. Jadi maksud saya tak ada masalah dari term of bilangan. Tapi kalau kata dia tak cukup kuat, that you kena ada. Kan? Yang you nak buat ni. You punya tajuk tadi ni, pengajaran pendidikan pemulihan khas berasaskan pedagogi. Kat mana yang adakah teori pembelajaran sosial ni masukkan pedagogi? Cuma cerita pasal responsif budaya tak ada. Sebab tu you kena ada Roslan Chin. Kan benda dengan Genevieve Gay. Jadi kalau tanya saya, okey lah, 3 ni cukup dah. 3 ni cukup dah. Kalau 3 ni boleh menjawab you punya perbincangan dalam topik ni, jadi okey dah. Last kali tu jadi model pengajaran pendidikan. Tak tahulah, bagi saya nak jadikan anak panah boleh lah. Jadi model komponen jadi model pengajaran. Okay. Kadang-kadang anak panah ni sensitif sikit tapi okey lah kot buat permulaan, tunggu panel lah. And mungkin you punya panel proposal defense nanti mungkin akan bagi cadangan dari segi lakaran gambar anak panah. Lagi-lagi anak panah daripada komponen utama model tu kepada model pengajaran. Yang last sekali tu. Yang kat situ. Ada setengah tu tak buat macam tu. Dia just dia tulis kat atas tu dah letak kan. Dia tak tajuk dah. Dalam framework dia dah letak. Batas tu dah letak dah. Pembangunan model pengajaran. Jadi tak letak kata model tu. Tapi kalau you nak buat anak panah tu, buatlah. Tunggu respon by penilai nanti. Okay. Ada tak soalan yang saya tertinggal lagi? Punya soalan yang saya tak dapat jawab? Ataupun tak dibincangkan? Oh, literature review. Okay. Pengenalan, cerita pasal pendidikan, pemulihan khas, pengajaran dalam pendidikan, pemulihan khas, model pengajaran. So, baru cerita teori, elemen, kajian-kajian. Okay, you buat cara old school sikit lah. Sebab you ada kajian-kajian yang berkaitan. Itu yang dah sekarang ni dah tak ada dah style yang tu. Tak ada dah kajian-kajian yang berkaitan tu. Jadi kajian-kajian berkaitan tu termasuk dalam pendidikan pemulihan khas. Dalam pendidikan pemulihan khas ada kajian-kajian yang berkaitan. Dalam pengajaran dalam pendidikan pemulihan khas ada kajian-kajian yang berkaitan. Dalam model pengajaran berkesan tu ada kajian-kajian berkaitan. So dah masuk dalam tu dah. Jadi tak perlu ada kajian-kajian yang berkaitan tu. Pandangan saya lah. Ini cara-cara orang lama je yang pakai kajian-kajian berkaitan. Suatu masa dulu mungkin dia sukar nak cari literature review sebab dia tak ada internet. Dia kena pergi library ke satu library. Jadi memang dia ada tambahan kajian-kajian berkaitan. So kita ni dah ada internet, dah ada apa semua. So dah tak ada dah aspek kajian-kajian yang berkaitan tu. Jadi kalau dari segi outline, you start dengan pendidikan pemulihan khas, lepas tu pengajaran, lepas tu model, lepas tu teori. Kenapa tak nak cerita teori dulu? Sebab dalam you punya framework cerita teori dulu. Kan daripada teori itulah baru disokong oleh model. Kalau tanya saya kena cerita teori dulu kot baru model. Teori dulu baru model pengajaran pendidikan pemulihan khas. Saya tahu nak cerita pendidikan, dia nak cerita tentang pemulihan khas, lepas tu teori pembelajaran sosial. Tapi kalau tanya saya kena masukkan dulu teori pembelajaran sosial Bandura tu sebab dia utama. Model sokongan, jadi kena cerita teori dulu baru model. Lepas tu lepas tahu pasal teori dan model ni, bolehlah kalau you nak lukis conceptual framework. Framework untuk general lah. Theoretical framework ke, paling tidak kena ada teori. Sebab you ni memang sepatutnya kena ada theoretical framework atau research framework lah. You plan nak buat apa? Theoretical framework, you tengok kajian-kajian lepas yang guna ni, dia ada tak theoretical framework, conceptual framework ataupun research framework? Ada. Jadi kena masukkan lah aspek tu kena masukkan. Mungkin bukan 3-3 lah, mungkin 2, mungkin 1. So kena masukkan juga. Perlu ke letak tentang DDR dalam tinjauan saya punya bab 2? You kena bincangkan kajian-kajian lepas yang guna DDR. Jadi benda tu selit-selit lah. Jadi maksudnya kena cerita, contohlah elemen pendidikan pelbagai budaya. Ada tak orang gunakan dalam DDR? So cerita dalam tu lah. So kalau ada yang cerita
okey, you punya ni menganalisis keperluan elemen pendidikan pelbagai budaya kajian lepas. Saya rasa you kena tambah lagi ni. Buang kajian-kajian yang berkaitan tu, you kena pecah topik lagi tu sebelum sampai penutup. Tak cukup elemen pendidikan, apa lagi? Sebenarnya you topiknya ni pemulihan khas dalam responsif budaya tu. Kan? Kat mana yang nak outline untuk merujuk pada you punya tajuk? Maksudnya tambah lagi tentang kepelbagaian budaya, responsif budaya macam tu. Betul. Sebab sekarang ni kita nak, kalau boleh biar kita tutup tu dah sampai hujung. Kalau boleh literature review kita ditutup yang kajian yang terhampir dengan kita punya kajian tu. Beza dia tak buat model. Kan you cakap tadi ada, tapi dia tak buat dalam pendidikan khas. Kan? Jadi benda tu nak bincang kat mana? Jadi dia kena zoom lagi kat bawah tadi sebenarnya. Kan? Yang macam ni, last tadi tutup elemen pendidikan. Betul ke lepas you study pasal model, pasal teori, you dapat keluarkan elemen pendidikan pelbagai budaya. So lepas elemen pendidikan budaya dapat keluarkan lagi, dapat keluarkan apa lagi? Macam mana nak cerita yang pendidikan khas tu? Elemen pendidikan pelbagai budaya pemulihan khas kat mana? Kiranya macam ni, elemen penerapan budaya dalam pemulihan khas tu. Saya mungkin letakkan dalam macam ni kalau saya nak cakap macam ni, saya tak jumpa lagi, bukan tak jumpa tapi dia buat dalam luar negara lah. Benda tu saya cadang, saya nak masuk dekat yang kajian-kajian yang berkaitan ni lah. Tak tu yang kena jadikan topik, tak boleh jadi umum macam tu. Maksudnya macam ni, letakkan lagi satu topik yang agak besar tentang elemen budaya dalam pendidikan pemulihan. Okey, Saleh macam ni Saleh. Kita buat macam kebarangkalian. Kalau subjek matematik namanya kebarangkalian. Saleh dah buat elemen pendidikan pelbagai budaya. Tapi Saleh tak buat lagi elemen pendidikan elemen pendidikan khas pelbagai budaya, tak ada lagi. Lepas tu buat elemen pendidikan khas. Lepas tu elemen apa tadi? You punya tajuk tentang apa? Pengajaran. You patutnya kena stand pada pasal pengajaran ni. You dah awal-awal lagi dah cerita pasal elemen. Patutnya cerita pasal pengajaran. Ni atas tu dah model pengajaran. Dah cerita pendidikan pemulihan khas, dah cerita pengajaran dalam pendidikan pemulihan khas, tapi tak cerita lagi pengajaran dalam pendidikan pemulihan khas yang responsif budaya tu tak ada. Okey, faham. Jadi maksud dia, bila kita tulis kat kertas, okey, nombor 1 pendidikan pemulihan khas. Yang kedua, pendidikan pemulihan khas untuk budaya. Jadi macam tu. Bila you susunkan semua kebarangkalian yang ada, dan you akan dapat jadi satu outline yang baik dekat literature review. Jadi kalau tanya saya, you tutup dengan elemen pendidikan pelbagai budaya, maksudnya tak sampai. Patutnya kalau tanya saya, elemen pengajaran pendidikan khas pelbagai budaya. Tu patut you tutup macam tu, you punya literature review. Oh, kiranya sebelum penutup ni dia akan macam ni lah. Dia punya keyword pengajaran kan? Maksudnya kita macam kita buat piramid terbalik lah. Mula-mula umum, makin lama makin spesifik. Responsif budaya tu kat mana? Kena ada responsif budaya lah. Jelas sekali macam tu. Tapi kita memang nak kena cakap ke elemen. Tak perlu elemen ke. Kan? Tak apa, nak letak dulu. Tak letak sebab kita punya objektif tak ada spesifik pun nak cari elemen kan. Saya faham. Okey. Jadi tapi last kali tu akan dapat itulah. Responsif budaya dalam pengajaran pendidikan pemulihan khas. Okey, atas je. Okey, siapa yang paling hampir dengan responsif budaya? Jadi poin atas dia. Siapa lagi hampir dia? Atas kali nombor 1 tu paling general. Itulah itu pendidikan pemulihan khas, itu paling general. Okey. Sebab tu doktor cakap macam piramid terbalik.
Okey, saya faham. Okey. Zoom, So zoom. makin lama makin mengkhusus kepada Lebih kurang macam tu lah. pengajaran Rasanya filologi. Saleh lagi faham lah sebab bidang Saleh kan. Jadi makin lama makin jelas. Kita tutup dekat literature review ni, lepas cerita elemen ni, last kali tu keluar research framework. Yang akan lepas ni sebelum penutup akan keluar kerangka kajian. Kerangka kajian tu untuk bab 2 sahaja ke ataupun untuk keseluruhan kajian? Sebab saya tengok Macam you lukis tadi tu. Macam you lukis kat atas tadi ni. Inilah. Okey. Itu Sebab saya ada duduk tengok satu tesis dia buat kerangka awal 3. setiap bab. Oh, siap. Tak, tapi kalau tanya saya kena ada dekat lepas elemen responsif, you kena enter tulis kerangka kajian. Kalau nak penuh, itulah kerangka kajian responsif budaya dalam pengajaran pendidikan pemilihan khas. Macam itulah. Dan dalam kerangka ni lah yang ada elemen tu. Tapi elemen tu you tak tahu lagi sebenarnya sebab you tak buat analisis keperluan lagi sebenarnya. Betul tak? Betul. Jadi kita bincang in general dalam literature review je lah. Tak exact yang you tunjuk saya tadi tu ibarat macam you dah selesai ni keperluan. Tapi ni gambaran awal kan, betul tak gambaran atas yang framework yang lukis tu? Cuba tengok gambar rajah yang lukis tadi tu. Ini yang komponen model komunikasi ni gambaran awal kan? Macam mana? Mana? Ni. Komunikasi. Ini gambaran yang saya dapat, yang saya gambar awal kan. Belum sebab ini datang daripada analisis keperluan nanti apa semua lah kan? Dia akan datang daripada analisis keperluan lah. Sebab daripada analisis keperluan keluar benda semua ni dan semua benda ni akan direka bentuk kan? Dan kita akan buat penilaian. Maksudnya dalam nak bangunkan model ni lah komponen-komponen dalam model kita yang kita dapat hasil daripada analisis keperluan. Betul? Betul. Jadi kita kalau nak cerita elemen pun dia tak adalah dapat macam CP. Mungkinlah sekarang kat literature review macam ni. Macam ni lah. Katalah dalam literature review you temukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Tapi masa you buat analisis keperluan, nama dia bukan komunikasi, mungkin komunikasi berkesan. Betul. Tapi dalam kerangka kajian letak macam komponen utama sekarang ni. Sebab berdasarkan literature review, itulah elemen dia. Sekarang ni you ada elemen berdasarkan literature review, bukan berdasarkan analisis keperluan. Finding tu akan menempuhkan lagi apa yang sepatutnya. Jadi maknanya yang semua yang tulis komponen utama dalam model ni, tulis komponen kena masuk dalam kerangka kajian. Nanti dalam LR nanti. Dalam LR nanti. Yang ni sekarang ni you lukis sekarang ni. Boleh masuk dah dalam kerangka kajian, cuma buang soal sidik, temu bual tu semua kena buang. Kena lukis balik lah, jadikan satu kerangka kajian. Okay. Tapi benda yang sama, tapi kena lukis. Yang teori-teori tu kena ada. Teori-teori ni semua boleh letak, jadikan satu kerangka kajian. You ada kerangka teori tau sebenarnya. Yang atas tu, teori pembelajaran sosial. So dalam outline you kena ada kerangka teori. Sebab you akan cerita 3 teori ni, you akan lukis kerangka teori. Cuba tengok dekat bab 2 tadi, kat mana kita sesuai nak letak. You ada satu teori, 2 model kan? Patutnya teori cerita dulu, baru cerita model. Kiranya nanti dalam teori tu saya buat satu kerangka teori yang mana ada dia punya IV lah. Ada pemboleh ubah dia. Inilah pemboleh ubah dia ni lah ni, komunikasi. Ya. Okey, yang atas tadi itu yang teori pembelajaran sosial budaya, model pengajaran dengan model pedagogi ni you punya kerangka teori. Betul. Kerangka teori you ada 3. Kan? Sama ada nak buat lakaran ke tak nak buat lakaran tu doesn't matter lah. Tapi bila aku kata what is your kerangka teori, apa teori underpinning ataupun you punya asas adalah berdasarkan 3 ni lah. Teori pembelajaran dengan model pengajaran dengan model pedagogi. Okey. Cuma inilah saya rasa saya nak kena selesaikan tadi tu yang major sikit tu kan. Antara problem statement, alignment dengan kita punya setiap objektif dan kita punya yang penilaian tadi yang nak buat hubungan signifikan tu. Yang nak pakai SAM tu. Rasanya kena selesaikan tu. Saya tak kisah you nak pakai SAM boleh. Buat sampai CFA pun cukup dah. Sebab you nak jawab penilaian je. Kalau tanya saya, kalau you tak tengok hubungan lagi senang. Sebab kalau you nak buat hubungan, you kena masukkan hubungan tu dalam problem statement. Kan? Kalau tanya saya tak payah. Patutnya you ambil je kat bawah, kat penilaian ni ada satu pun tak apa.
Kan kita buat macam SEM sampai CFA. Saya tahu nak sampai level PhD. Kita akan buat sampai CFA. Tapi lepas result CFA tu kita min kan. Lepas tu kita ranking kan. Jadi kita dapat tahulah mana satu yang tinggi. Jadi nak tunjukkan nilai min tu, kalau nilai min dapat 4, maksud nak tunjukkan memang elemen tu penting lah. Itu je nak cakap. Jadi dapatlah menilai kebolehgunaan model tu pengajaran khas. Maksudnya bila nilai min tu dapat tinggi. Kan? Saya sendiri menilai saya punya sistem pakai nilai min je, tak pakai SEM pun. Jadi maksudnya kalau let's say saya nak buang balik SEM, saya terpaksa saya letak sini sebagai soal sidik je lah. Deskriptif. Deskriptif soal sidik. Apa ni nanti saya cuba apa? Intro. Tapi kita walaupun deskriptif, you akan buat juga tau yang statistik EFA, pattern analysis CFA tu kena buat juga. Sebab nak katakan sampai level PhD lah orang kata kan. Tapi you tak sampai nak tengok hubungan yang signifikan. Kita sekadar nak tengok item tu berapa nilai je. Contohlah you pakai skala Likert 5. Kalau you dapat 4 point something, maksudnya tinggi lah. Kan 5 tu kan setuju kan. Kalau 5 sangat setuju, 4 setuju. You dalam range setuju cukup lah. Jadi membuktikan bahawa komponen ni memang boleh digunakan lah. Sebab average yang you dapatkan nilai min tu adalah setuju. Jadi maknanya dapatlah objektif menjawab penilaian tu. Jadi maksudnya sekarang ni you nak jawab you punya pasal 3 ni. Macam mana nak menilai kebolehgunaan model. So untuk menilai kebolehgunaan model cukup untuk research question yang nombor 2 apakah komponen paling kuat tu. Jadi tak perlu pun kita yang kat atas tu. Kan? Kita tak akanlah apakah komponen paling kuat. Kita kata apa dari segi ranking kita panggil kalau bahasa Melayu komponen utama. Apakah komponen utama? Yes, correct. Apakah komponen utama model pengajaran tu? Bukan paling kuat lah. Paling kuat ni sesuai lah tengok hubungan. Sebab hubungan ada hubungan yang lemah, hubungan yang sangat kuat. Jadi kena tukar sikit apakah komponen utama dalam model ni. Jadi nanti dalam problem statement apa penyataan saya kena masukkan penyataan masalah tentang menilai komponen utama ni. Tak. Dalam ni cuma you nak cerita pasal you nak menghasilkan model. Contoh dalam literature review merujuk Fazli, model yang baik harus perlu ada nilai kebolehgunaannya. Macam tu cukup lah. Okey. Macam tu je dalam problem statement. Tak seperti nak kena cakap okey merujuk you cerita tadi beritahu bahawa tak ada lagi model. Merujuk model merupakan aspek yang penting yang mana dapat membuktikan bahawa satu pelaksanaan aktiviti yang mana model itu perlu dibangun dan disahkan ataupun perlu dibangunkan dan dinilaikan. Lepas tu you titik. Sehubungan dengan itu satu pembangunan model harus dibangunkan dan juga penilaian juga perlu dilaksanakan. Macam tu je. In general je. Cuma dalam problem statement nak buktikan bahawa betul lah model ni tak ada lagi. Betul lah model ni kritikal. Siapa kata kritikal? Ambil je citation general mengatakan model memang kena bangun by DDR. Memang model ni kena ada. Macam itulah. Okay. Sebab kita buat ni sekarang ni penyataan masalah kajian. Jadi masalah penyelidikan. Apa masalah sekarang ni? Bukan masalah kekurangan Saleh sekarang ni adalah penyataan masalah penyelidikan. Itu tak ada. Jadi kita ni buat penyelidikan. Sebab tu Saleh nak buat analisis keperluan. Kenapa nak buat objektif ni? Ini namanya objektif penyelidikan. Oh, jadi mana satu penyataan masalah penyelidikan? Yang tu yang tak ada. Sekarang ni yang Saleh buat sekarang ni penyataan masalah umum, bukan penyataan masalah penyelidikan. Solution dah ada dah, analisis keperluan. Dah ada dah solution nak buat model, dah ada kebentuk model, nak buat penilaian model. Tapi tidak ada permasalahan penyelidikan. Itu yang saya katakan tadi, kalau saya tengok problem statement Saleh buat sekarang ni, saya tak nak buat DDR pun boleh. Sure, just nak tambah baik lah pada pandangan saya lah kan. Bila school of thought orang beza-beza. Macam tadi kan, Dr. Ridwan kata, kalau you nak buat SEM, you kena buat justifikasi bahawa terdapat beberapa kajian lepas yang menggunakan DDR juga melaksanakan SEM dalam ujian penilaian.
Macam you cakap tadi dah ada kan 3 orang kawan tadi, dia pun katalah dalam memperkasakan pembangunan model, aspek structure question model juga perlu dilaksanakan dalam bahagian penilaian. Decide lah kawan you 3 orang tadi yang mana dia buat SEM. Itu dah masuk Dr. Ridwan. Saya setuju benda tu kena ada. Betul lah tu. School of thought yang sama lah. Saya pun kalau boleh kena arah ke situ lah. Kita walaupun tak cerita jelas tapi kita boleh nampakkan bahawa oh dia ni kita nampak hint dah. Okey dia ni dia punya DDR ni memang nak masukkan SEM. Kita dah boleh agak macam tu dah. Tak nak nanti Tara surprise nak buat SEM. Kenapa nak sampai kena buat SEM kan? Jadi mesti kalau tak nak sebut SEM pun mesti ada satu keyword. Kena cakap kena ada kajian hubungan berstruktur. Dia cakap hubungan berstruktur pun kita dah tahu dah ni mesti nak buat SEM ni. Jadi apa glue yang you nak bagi dekat problem statement sampai kita boleh tangkap yang you nak buat SEM. Itu namanya permasalahan penyelidikan. Apa hint-hint yang you nak beritahu bahawa you nak pakai DDR? Apa hint-hint you nak bangunkan model? Apa hintnya? Maksudnya problem statement tu kalau tak nak sebut dalam direct pun nak bagi hint dia. Jadi sekarang ni you tak bagi hint tau. Penyataan masalah you tak ada bagi hint pun untuk selesaikan macam mana. Kalau saya ni, kalau kita ambil problem statement, okey berdasarkan problem statement ni, okey sila bina objektif. Saya yakin macam-macam objektif keluar. Ada nak buat sistem, ada nak buat modul, ada nak buat. Jadi cuma tengok mungkin seorang dua je yang kata nak buat DDR. Jadi maksudnya sekarang ni, you punya penyataan masalah boleh diselesaikan dalam pelbagai metod. Jadi penyataan masalah you bukan spesifik, mungkin bersifat umum. Kalau dia bersifat spesifik, agak mudah kita tentukan apa dia punya objektif secara khusus. Itu maksud dia. Okey, faham. Jelas. Tambah baik, pelan-pelan nanti saling dapat. InsyaAllah. Okey. Lagi makin clear. Thank you doktor. Sekejap saya check boleh So macam tadi you cakap literasi, numerasi tu bagi saya okey. Cuma isu yang bagi saya sebenarnya Saleh ada dua keadaan. Bukan tak okey tau. Saleh ada dua perkara iaitu umum dan khusus. Okey, umum ni macam Saleh buat sekarang. Khusus ni khusus kepada penyelidikan. Jadi aspek penyelidikan itu je yang sedikit lemah sikit dekat Saleh yang Saleh kena masukkan. Secara umum kalau orang cerita kalau orang muramah kat TV sesuai sangat jawapan Saleh ni. Orang sukalah. Tapi kalau researcher tak suka sangat jawapan Saleh ni sebab Saleh tak khususkan lagi dalam konteks penyelidikan. Tak khususkan dalam konteks keperluan nak buat DDR. Saleh masih lagi umum. Kalau orang tanya, penting tak pengajaran pemulihan khas? Saleh boleh cerita semua benda ni. Jadi wawancara, interview tu berjalan dengan sangat baik. Tapi kalau nak buat penyelidikan, kita tak nampak apakah masalah Saleh ni untuk diselesaikan bagaimana. Adakah DDR? Adakah case study? Adakah grounded theory? Adakah fenomenologi? Adakah eksperimen? Kita tak dapat jawab. Sebab Saleh tak bagi kita orang hint. Susah kita nak teka. Macam tu lebih kurang. Okey, faham. Oh, maksudnya dalam latar belakang ni saya dia macam ni Saleh. Kalau Saleh dah dapat problem statement, kita boleh buat latar belakang. Dia macam tu. Sekarang ni sebab Saleh tak firm lagi problem statement. So kalau problem statement tu dah clear, dah cantik, memang automatik kita akan mudah revise balik latar belakang. Dia macam tu. Macam kita buat alignment, macam sekarang ni biarkan dulu. Saya silap apa yang you buat dekat latar belakang ni mungkin ada sebahagian kena masuk ke literature review. Dia tak ada waste, dia tak rugi. Cuma yelah, kita nak finalize supaya penulisan latar belakang kita jelas. Contoh kalau macam student saya dalam kelas kan, okey berdasarkan latar belakang ini, sila bina penyataan masalah. Student saya tak boleh fikir. Tu ternyata penyataan masalah saya tak okey. Saya bagi dia latar belakang, okey berdasarkan latar belakang, okey sila bina penyataan masalah masing-masing. Dia orang buat soalan kuis kan. Dia benong, tak boleh fikir. Dia orang tak boleh fikir penyataan masalah. Maksudnya latar belakang yang saya bagi tadi tak bagus. Ataupun saya bagi latar belakang, dia orang bina penyataan masalah. Tapi dia orang hanya dapat bina penyataan masalah yang umum. Saya dalam kelas memang kalau face to face lah, memang saya ajar, okey berdasarkan latar belakang ni, sila bina penyataan masalah. Lepas tu ramai-ramai kata, macam tu ke buat penyataan masalah? Kita ada dua school of thought kat Malaysia ni. Ada school of thought yang you buat sekarang ni, macam Saleh buat sekarang ni, school of thought yang nombor 2. Yang maksudnya, kita perlukan penyataan masalah ada citation. School of thought nombor 2, berdasarkan penyataan masalah, berdasarkan latar belakang, dia tak tengok jeda dah. Berdasarkan latar belakang, dia tulis sendiri je.
apa itu penyataan masalah daripada latar belakang. Itu school of thought nombor 1. Saya belajar dulu yang nombor 1 tu. Engineering cara macam tu, technical macam tu, TVET semua macam tu, sains semua macam tu. Berdasarkan latar belakang, kita bina sendiri penyataan masalah, tulis sendiri. Tapi bila saya dah masuk dalam dunia sains sosial, ada sikit percambahan bahawa okey, sebenarnya latar belakang tu bagi punca je. Jadi kita kena rangka sendiri penyataan masalah dengan ada citation. So kategori Saleh adalah bina penyataan masalah dengan citation. Jadi school of thought nombor 2 Saleh sekarang ni. Kan? Jadi ada setengah bidang sains dia tak pening penyataan masalah, dia tengah peningkan latar belakang je. Dah siap latar belakang, dia karang sendiri je. Sebab tu namanya pernyataan. Penyataan tu kita tak perlu ada citation pun sebenarnya. Tapi kategori kita dengan supervisor kita, universiti kita memang perlukan citation. Jadi cukuplah latar belakang tu menjadi punca dan penyataan masalah inilah masalah penyelidikan yang kita nak bagi tahu plus ada citation. Kan? Okay, Saleh ada lagi tambahan? Setakat ni tak ada lagi. Itu saya nak kena terus saya repair jap. Okey. Yang Saleh, bukanlah kata saya nak komen ni macam panel defense proposal tegur salah sini salah sini. Tak, saya cuma nak tengok just nak bagi Saleh pertimbangkan, timbang balik apa yang saya katakan, mungkin mana tahu kita berhadapan dengan penilaian yang macam saya juga. Jadi mungkin Saleh dapat balancekan baliklah. Faham. Thank you doktor, banyak sangat membantu, sangat banyak membantu. Okey. Kira macam inilah mungkin kalau tanya saya lah mungkin kena dekat Saleh. Mungkin sahabat kita yang tadi tu dia tak buat hypothesis, time dia lepas. Kan? Time kita belum tentu lagi kan. Kita pun tak tahu lagi. Faham. Itu yang saya 2-3 hari ni saya macam keliru lah. Macam kenapa orang lain macam ni. Saya pun macam itu saya tanya doktor macam mana. Bila doktor pada pandangan saya, saya tak nampak perlunya SAM. Tapi you boleh gunakan software AMOS tu ataupun PLS tu untuk buat, sebenarnya AMOS lah untuk buat CFA. CFA tu bagus. Sebab you akan dapat 2 tau. You akan dapat satu lagi, dapat suara sidik yang sah. Sebab bila you buat factor analysis, bila you buat suara sidik, you dapat suara sidik yang sah. Mungkin in future bila you lepas siap PhD ni, you boleh gunakan balik suara sidik tu buat objektif nombor 1 tadi. Tengok hubungan tu you boleh buat lepas tu. Maksudnya hubungan tu boleh buat jadikan cadangan kajian akan datang. Kan? Okay. Dasarkan soal sidik yang you dah buat tadi tu macam-macam boleh buat. Nak buat mediator, moderator, tapi tak payahlah kita buat. Kita bagi pada orang lain untuk gunakan. You dapat sebenarnya you selain daripada come up dengan model dan you sebenarnya dapat menghasilkan satu instrumen. Itu benda yang orang tak dapat. Sebenarnya you buat satu instrumen untuk mengukur tajuk? Mengukur pengajaran pengajaran pemulihan khas untuk responsif budaya. Sedar tak sebenarnya you sedang membangunkan instrumen juga sebenarnya. Sebenarnya bangunkan instrumen sebenarnya, cuma kita tak highlight lah. Tapi dekat contribution boleh highlight. Sebenarnya daripada you dah siapkan elemen analisis keperluan dengan model tu, sebenarnya anda menghasilkan satu instrumen untuk elemen tu. Elemen pengajaran pemulihan khas responsif budaya. Dan orang lain kalau nak kaji benda ni, dia ambil je suara sidik kita, dia jadikan IV dengan DB lah, nak buat correlation, itu part dia. Kalau you nak buat juga boleh, tapi kita kena tambah sikit kat kita punya problem statement lah. Sebab isu dia sekarang bukan isu nak tengok hubungan. Betul tak? You sekarang ni nak jadikan model je, bukan nak tengok hubungan. Lain lah kalau macam kita dah jumpa dah, macam kes tadi kan, dah jumpa dah kajian lepas, dah ada orang dah buat model tentang pemulihan pengajaran pemulihan khas responsif budaya. Dah ada orang buat dah. Okey, apa beza kita dengan dia? Kita nak buat model hubungan. Dan baru boleh pakai tengok hubungan. So kita sekarang tak ada keperluan pun nak tengok model hubungan. Nak hasilkan model pun lagi tak ada. Belum ada lagi. Okey, faham. Okey Saleh, dah pukul 4 lebih dah insya-Allah. Boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak atas doktor, terima kasih banyak doktor. Banyak sangat membantu. Insya-Allah. Timbang nanti bincang balik dengan supervisor. Okey. Alright, terima kasih semua untuk hari ini. Kita sesi yang panjang juga, sesi petang. Okey. Dengan sesi pagi tadi, terima kasih semua pembentang, semua ada 7 orang semuanya. Terima kasih. Okey, minggu depan kita ada lagi. Ada lagi minggu depan, siapa-siapa yang nak present minggu depan, present lah. Macam tadi, ada nak present outline je, ada yang nak present progress, ada yang nak bincang bab 1, ada yang nak bincang pelbagainya. Ada yang sedia slide, ada yang sedia dalam Microsoft Word. Tak ada pun satu format yang
yang spesifik untuk pembentangan ni untuk dapatkan kita bincang. Keyword dia bincang lah. Mungkin kadang-kadang cara saya jawab nampak macam keras kan, tapi macam itulah keadaan realitinya. Kalau kita masa proposal defend ke colloquium ke, itulah pandangan-pandangan penilai. Tapi saya tak kata saya betul, saya cuma bincangkan situasi. Sebab tu saya tanya kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni, macam mana. So persoalan why and how tu bermain dalam ni lah. Selain daripada apakah, what tu, kita juga tanya tentang kenapa dan juga bagaimana. So kenapa, bagaimana nak buat. Jadi benda tu memang kita tanyalah what, why and how. Okay. Lihat balik, sebenarnya kalau kita tanpa kita sedar, kita dah ada berapa banyak dah kita punya pembentangan. So you boleh tengok pembentangan. Kalau you nak kan, nanti saya cuba buat compress. Cohort sudah ada pembentangan. Cohort you all pun ada pembentangan. Kalau saya boleh summary-kan pembentangan itu, saya bagi link, you tengoklah. Mungkin kohort-kohort lepas pun mungkin ada persamaan dengan you all. Jadi boleh tengok jugalah yang walaupun bukan kohort 15 tapi kohort 14 pun mana tahu video yang pembentangan tadi. Okey. Ada yang respon saya memang dia tak pernah bentang lagi tapi dia memang suka hari Ahad ni. Sebab dia kata hasil daripada tengok pembentangan ni banyak input yang dia dapat. Okey. Semoga kita semua dapat manfaat dan dipermudahkan segala urusan. So saya tutuplah majlis ni. Kita jumpa untuk kelas hari Sabtu minggu depan, minggu yang terakhir. Nanti saya akan bincangkanlah topik-topik yang saya rasa saya perlu bagi, especially untuk syarat bergraduat ni. Selain daripada itu dah bincang artikel. Jadi kita nak bincang perkara-perkara lain sebab kalau ikut kohort lepas saya bincang proposal defend dengan Viva. Tapi kita itu dah join, you tumpang join kelas saya yang saya buat malam tak seingat saya ataupun weekend, so di Sabtu Ahad. Jadi yang tu tak ada, jadi kita akan tukar satu format lain yang mana saya akan kongsikan perkara-perkara penting yang saya nak kongsi dalam penulisan tesis lah. Mungkin saya kata perkara-perkara yang boleh menambah baik, boleh menyebabkan you berjaya dalam tesis ni sebab kita kena fikir juga masa depan kita. Lepas kita siap tesis ni, what's next? Ke mana hala tuju kita dan sebagainya, kita kena bincang juga dalam minggu depan. Sesuai lah dengan minggu yang terakhir. Okey, lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua yang pembentang, terima kasih yang mendengar, terima kasih support semua. Okey, kita jumpa untuk minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Maaf doktor, masuk lawat. Nanti yang masuk lambat boleh tengok video rakaman insya-Allah. Sama doktor.